Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula kita dalam rancangan Al-Itqan berbuka apa hari ini. Lain sikit, selalu tu kita buka pedas-pedas. Hari ni kita nak masak sesuatu yang manis. Kita memperkenalkan apa menu tu, kita nak perkenalkan dulu jemputan kita pada hari ini. Orang ni special ni, orang lama Itqan ni, orang kuat Itqan, okey? Okey, selamat datang Muallim Khairi. Okey, Muallim boleh perkenalkan diri sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih kepada Teacher Fatimah yang sudi mengundang saya untuk jadi tamu pada kali ini. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana di antara program yang belum kali diadakan pada tahun ini. Saya Muhammad Khairi bin Muhammad Tahir, di antara guru yang terlama daripada sekolah ditubuhkan. Kalau saya di sini dan seorang lagi Muallimah Asmawiyah di Sekolah Menengah. Kami berdua lah di antara otai orang kata. Berapa lama lah tu Maklim? Lebih kurang sejak tahun 1999. Ya, sampai sekarang lah. Alhamdulillah masih bertahan. Saya guru sekarang ni, saya guru bahasa Arab dan juga bahasa Lughat Arabiah dan juga guru Al-Quran. Di samping itu saya juga adalah guru di bawah Jabatan Agama Islam, guru Ta'mir dan juga guru Kafah. Jadi hubungan kita dengan agama itu memang agak dekat sekali. Itu di antara keuntungan lah ya. Kemudian saya juga adalah guru amil bagi pihak sekolah untuk mencari sumbangan. Jadi barang siapa nak membayar zakat, kami ada alukan lah untuk mendapat rebate atau potongan daripada lembaga hasil. Jadi itulah dia yang boleh saya sampaikan. Terusnya saya serah kepada Muallimah ataupun Teacher Fatimah untuk masakannya. Silakan. Okey, Muallim, terima kasih banyak-banyak kerana memperkenalkan diri. Okey. Lagi satu Muallim, apa teacher nak masak hari ni Muallim? Saya rasa saya boleh agak lah. Jadi ada santan, ada pandan, ada pisang jagung, ada gula merah. Kita boleh agak lah. Ini bubur caca. Oh, pandai Muallim. Tengok Muallim, tengok je dah tahu dah. Okey, memang betul teacher akan masak bubur caca hari ni ya, dengan macam-macam ubi semua dalam ni. Okey, diharap dapat membuka selera semua orang lah untuk hari ni. Okey, sebelum kita nak masak, kita tengok dulu bahan-bahan dia. Okey, kita ambil jagung tungkul yang dihiris. Pisang juga dihiris. Daun pandan untuk mewangikan bubur kita. Ubi keledek warna oren, ubi keledek warna purple, garam, gula perang, sagu, caca dan juga santan. Okey, teacher dah mendidihkan air ni untuk kita nak masukkan ubi kita. Sebelum tu kita simpulkan daun pandan untuk menaikkan aroma bubur kita. Okey, air pun dah mendidih, teacher masukkan ubi. Kita masukkan ubi keledek. Kena berhati-hati bila kita masukkan ubi ni, jangan masukkan gula lagi kerana kalau kita dah masukkan gula, dia akan mengambil masa yang lama untuk ubi tu empuk pula. Jadi untuk menyingkatkan masa, kita masukkan ubi yang kuning dulu. Biasanya ubi yang warna ungu ni dia cepat empuk. Jadi kita biar mendidih sekejap untuk ubi yang orange tu. Lepas tu baru kita masukkan ubi purple ni.
Okey, teacher biar dulu ubi keledek kita agak lembut sikit sebelum teacher nak masukkan ubi yang warna ungu ni. Okey, sebelum tu Mak Lim, macam mana Mak Lim berpuasa? Biasanya Mak Lim berbuka dengan apa, nasi ke? Baik, alhamdulillah. Tentang iftar ataupun kita katakan berbuka puasa, sebaiknya bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia yang keberkatannya. Di antara yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah kita berbuka dengan tamar dan juga air. Karena di sini perlu kita pahami kenapa, karena tamar di antara sunnah Nabi SAW dan tamar juga adalah jenis manisan. Jadi ulama mengatakan kalau tidak ada tamar, ya cukup dengan air, atau tidak sekurang-kurangnya ada manisan ataupun benda yang manis. Di antaranya ini sesuai. Seandainya kita tidak ada tamar, ya memadai juga kita mencicipi bubur ini, kerana dia di antara bubur yang rasanya manis. Itu yang insyaAllah mudah-mudahan kita dapat pahala sunnah daripada manisan ataupun makan yang manis sebelum kita berbuka. Okey, tu Mak Lim macam mana? Selalu Mak Lim masak ke beli saja? Kalau secara umumnya saya tak masak pada bulan Ramadan, jarang masak kerana banyaknya kami akan berbuka di masjid lah. Kemudian yang tamar itu pun kadang-kadang kita tak beli, orang bagi banyak. Alhamdulillah, bulan puasa bulan banyak berkat yang mana kita bersimpan duit, insyaAllah. Itu yang pihak kami lah. Okey, itu yang sahur lah macam mana? Sahur biasanya kita cuma makan yang simple daripada sahur, daripada biasanya ada gulai ke atau makanan yang balance daripada berbuka tu. Jadi kami makan masak nasi je lah. Simple saja. InsyaAllah diharap pun dia lebih menjimatkan. Kotlah kalau diet kita makan oats ke apa ke. Anehnya bulan Ramadan tak pernah pun kurus ni. Itu yang anehnya. Pasal mewah sangat. Pasal makan terlalu banyak. Itu ada sebab dia. Apa ni, teacher nak tanya satu soalan kat Mak Lim. Apa ni, macam mana kalau dalam keluarga tu ada seorang wanita tu dia telah kematian suami, lepas tu dia ada anak-anak. Jadi dia ada anak-anak lelaki samalah. Jadi anak-anak tu dalam remaja. Jadi siapa yang patut bayar duit zakat fitri ya? Okay. Baik, dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Bukhari Muslim daripada Ibnu Umar, Nabi bersabda di antaranya Nabi telah memfardukan zakat fitri. Kita panggil zakat fitrah lah. Sebetulnya betul zakat fitri ya. Dia Nabi mengatakan diwajibkan setiap muslimin. Maksudnya tak kiralah hamba ke, ada orang merdeka ke, kecil ke, besar ke, lelaki ke, perempuan, semua diwajibkan atau mengeluarkan zakat fitri. Daripada sa' min tamar, maksudnya satu gantang daripada tamar, ataupun riwayat mengatakan sa' min qut, satu gantang daripada makanan asasi. Maka itu hadisnya ya. Jadi fuqaha telah menetapkan bahawa yang wajib mengeluarkan siapa? Orang yang bertanggungjawab. Biasanya lelaki, suamilah. Kalau suami mati, bapa si perempuan lah. Ataupun anak lelaki, kalau perempuan ini ada anak yang bekerja, dia yang kepala keluarga, dia yang bertanggungjawab. Seandainya perempuan ini memang anaknya kecil-kecil semua, maka dialah yang akan mengeluarkannya. Jadi barang siapa yang mengeluarkannya tidak jadi persoalan. Yang penting kewajipan mengeluarkan. Siapa? Orang yang bertanggungjawab. Kalau dia ada bapa si perempuan lah tadi. Saya rasa jelas sebab itu pembahasannya dari fiqh, orang yang bertanggungjawab dalam keluarga itu. Kalau suami meninggal, mungkin anak ni duduk kepada bapa dia lah kan. Kalau tidak, anak yang besar yang bekerja, anak lah yang bayar. Tak ada masalah. Kalau ada biaya kecil juga kena dibayarkan untuk dia zakat fitri itu. Ya, saya rasa jelas. Puasa ni Mak Lim ada bagi tazkirah kat mana ke? Biasanya setiap Ramadan ada. Iaitu sebelum kita menaikkan solat witir. Biasanya lah. Saya di masjid-masjid lah. Ataupun kalau ada undangan sebelum zuhur. Di kilang-kilang. Begitu dan seterusnya. Cuma kita tahun sudah tak ada lah. Sebab apa? Sebab kita ditimpa musibah Covid ini. Mudah-mudahan tahun ini ada. Kembali semula lah Ramadan itu dengan meriah insya-Allah. Okey. Kita nak masukkan ubi yang ungu ni, Mak Lim tak? Boleh. Okey. Kita masukkan ubi ni.
kita boleh masukkan juga sagu kita lah, supaya sagu ni kita masukkan untuk dia cepat sikit. Dia akan kembang cepat sikit. Bila kita dah masukkan sagu, kita kena kacau lah, takut apa sagu dia kadang dia suka melekat kat bawah. Okey, kita tutup biar dia empuk sekejap. Sebelum kita nak, lepas tu baru kita nak masukkan gula. Okey, maknanya sementara kita nak tunggu ubi kita ni empuk, Encik nak tanya, hari ni kan kita dah masuk hari kira malam yang pertama untuk 10 malam yang terakhir. Betul. Maknanya boleh ceritakan sikit apa kelebihan dia bulan malam yang ke-10 ni? Baik, alhamdulillah. Kita bersyukur kita berada pertama di bulan Ramadan dan kita berada di 1/3 ataupun terakhir bulan Ramadan. Dan Nabi SAW telah memerintahkan kepada umatnya dan juga keluarganya untuk menggunakan malam terakhir bulan Ramadan ini dengan amal ibadah. Kenapa? Di antara perkara yang utama, kenapa? Kerana di antaranya adalah pada bulan tersebut adanya malam yang dinamakan Lailatul Qadar. Dalam ayat lain Nabi menyatakan, Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari sebulan. Jadi satu hari saja, dan bukan satu hari, tak sampai satu hari, daripada turunnya malam Al-Qadar itu sampai fajar, itu tempoh dia. Kerana barang siapa yang berdoa dan beribadah, maka doanya dikabulkan, ibadahnya dilipat kali gandakan oleh Allah SWT. Jadi kerana itulah diperintahkan kita untuk mencari malam tersebut. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, man qama ramadanan ataupun man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban, sarang siapa yang mendirikan salat di malam Al-Qadar dengan penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan segala dosa dia. Sebab itulah pentingnya kita melakukan ibadah di 10 terakhir untuk mencari malam Al-Qadar itu. Dan malam Al-Qadar itu kita mula beribadat tu kena bangun tengah malam ke ataupun solat tarawih tu dah dikira sebagai solat malam? Tentang melakukan ibadah daripada subuh tu dah melakukan ibadah, tak ada masalah. Ya, cuma malam Al-Qadar ini dia terjadi pada waktu malam. Jadi tentang malam Al-Qadar ini kita boleh lakukan qiyamul lail ataupun qiyamul Ramadan itu setelah Isya. Ya, sebab itu sebagian para ulama mensunnahkan tidur dulu, bangun. Masalahnya kalau kita tak mampu untuk bangun malam, maka tempo untuk kita menunaikan solat tarawih itu ataupun qiyamul Ramadan itu setelah Isya. Jadi kita buat Isya. Boleh tidurlah, boleh baca Quran lah. Jaga kita boleh solat lagi. Jadi yang pentingnya kita menggunakan malam itu dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, membaca Al-Quran dan juga banyak berdoa. Yang menariknya lah doa, walaupun kita tahu malam Al-Qadar ini malam yang lebih baik sebulan, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang aku perlu lakukan apabila aku mendapati malam Al-Qadar? Apa kata Nabi? Quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita tahu bahawa malam itu Allah kabulkan semua doa, tapi Nabi ajar suruh satu saya doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangkan kalau kita dikabulkan nak ini, nak itu, nak macam-macam kan. Tapi yang anehnya bila Aisyah tanya, Nabi tak cakap pun apa-apa. Nabi kata, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebanyak mana kita boleh baca. Ya. Kenapa? Kalau kita ada ampun oleh Allah SWT, kita masuk syurga. Di syurga mintalah pun nak minta. Tak payah nak ini. Yang penting Allah ampunkan dosa kita. Itulah paling besar sekali nikmat. Itulah di antara kelebihan utama kenapa kita diperintahkan untuk mencari malam Al-Qadar itu. Di antaranya itulah doa dia. Doanya dan juga kelebihannya. Itu saya yang saya kongsi tentang kelebihan lah. Dan amalan banyak. Qiyamul lail boleh. Kita lakukan baca Al-Quran boleh. Berzikir boleh. Macam banyakkan doa boleh. Buatlah apa saja ibadah. Ya. Tidak dibataskan dalam melakukan ibadah. Okey. Itu yang saya. Kalau ada yang nak tanya lagi boleh, kita sambil kita menunggu masakan kita kan.
Kerana bulan puasa ni tekak pun kita memanglah kering kan. Okey. Lali bau wangi ni di antara perkara makro ya yang kita nak tahu juga bagi wanita yang masak dia mencium makanan dia sedap lah kan. Kemudian merasa makanan. Dia bukan tak boleh makruh ya. Kalau pada sunnah apa dia? Kita bersiwak. Bersiwak bulan Ramadan boleh. Berkumur-kumur boleh tapi jangan berlebihan. Itu makruh pula. Termasuk makruh juga adalah kita merasa makanan. Tidak membatalkan ya tapi makruh saja. Yang kadang-kadang macam cuaca panas macam sekarang ni kita mandi kerak-kerak. Macam mana? Ya, mandi boleh. Ya, mandi tu benda yang mubah atau harus saja. Tapi jangan sampai kita mandikan itu untuk menaikkan kesegaran kita. Pas kita tak mampu kan, tak kata bang letih sangat. Kerana ada riwayat dia terlalu kering, Nabi membenarkan berkumur. Ya, tapi bukan suruh minum berkumur untuk membasahkan saja. Jadi itu dibenarkan ya. Memang ada hadis. Okey, sekejap. Kita nak tengok apa ubi kita dah empuk ke tidak. Nampak macam dah empuk tu. Color dah ni dah okey. Kita nak masukkan kita punya caca ni Kita rendam sikit supaya dia cepat sikit kembang. Lepas tu kita kacau dia, biar mendidih sikit, kita nak masukkan gula. Macam mana Mak Lim? Kadang ni orang wanita ni biasalah kan Mak Lim, dia special sikit. Jadi nanti kalau kata dia datang haid, lepas tu tak dapat nak buat 10 malam terakhir ni, nanti kadang ada yang rasa sedih pula, macam mana kami nak dapat pahala macam ni. Bukan kami tak nak buat, tapi memang tak boleh. Ya, Alhamdulillah. Bagus soalan itu. Kepada para wanita, jangan berputus asa. Justru dia mesti merasa gembira kerana itu di antara kasih sayang Allah kepada dia. Ketahuilah bahawa orang yang haid itu dia tidak boleh solat dan tidak boleh berpuasa. Adapun yang lain, untuk melakukan zikir, membaca Al-Quran, berdoa, hal demikian tidak ada masalah bagi dia, teruskan lakukan. Kerana hal demikian tidak perlu kepada keadaan suci. Jadi kalau dia hafal Al-Quran contohnya, dia nak murajaah, dia baca Al-Quran yang dia hafal tanpa memegang mushaf, tak ada masalah. Teacher nak masukkan sekejap Ahmad ni, teacher nak masukkan gula. Yang macam Mu'alim kata tadi, yang nak hafal, yang boleh hafal tu semua kan, kira masih boleh jugalah kita. Boleh. Cuma khilaf para ulama itu bukan membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Jadi kalau dia hafal, dia nak baca, tak ada masalah, tidak ada halangan bagi dia. Dapat pahala baca Al-Quran. Dia murajaah je, utamanya kalau dia hafiz, hafizah, dibaca. Dia boleh berzikir kan. Yang tak boleh puasa dan solat. Jadi terus waktu tengah malam dia bangun, dia baca, dia zikir, dia baca Al-Quran tanpa memegang mushaf lah. Ada pendapat yang pegang mushaf, tak ada masalah. Kalau dia kata tak boleh pegang, tak apa, dia boleh ingat. Ataupun sebagian ulama mengharuskan pegang handphone kerana itu bukan mushaf, tak ada masalah. Lepas tu dia berdoa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hal demikian itu merupakan sangat baik untuk dia lakukan. Dan mereka tidak ada alasan untuk kata kami tak ada apa, kami tak boleh buat apa, kami uzur, jadi Allah tak adil. Tidak, hal demikian tidak. Malah itu di antara kasih sayang Allah kepada para wanita. Okey, ini kita dah masukkan gula, kita masukkan jagung. Jagung kita nak bagi serap sikitlah gula tu nantinya. Akhir sekali baru kita nak masukkan pisang kita. Kalau kita buat pisang awal, tadi pisang lembut sangat pula. Okey, kita biar semua bahan kita ni rasa gula tu. Okey. Ini kan nasihat ni kan? Dekat nak siap dah lah tu. Macam mana Mu'alim persediaan raya? Alhamdulillah, kami buat raya ni tak terlalu pentingkan sangat lah pakaiannya. Yang penting dapat menunaikan solat Idul Fitri, kemudian dapat membayar zakat fitrah, dan yang penting sekali dapat sempurnakan puasa tu, alhamdulillah lah. Sebab kita dah masuk umur macam ni, kita tak penting sangat nak raya. Kanak-kanak yang seronok, anak-anak kan? Yang penting belikan baju anak-anak lah. Itu saya rasa lah yang
bagi dia gembira kerana bulan puasa, bulan raya ni bagi saudara atau anak-anak kita gembira lah. Tapi kan Maklim, bukan raya kita patut pakai, kan ada yang kena pakai baju baru. Ya. Yang tentang pakaian baru tu tak seperti baru ya, pakaian yang menarik, yang kita kata dia merupakan keistimewaan. Ada orang baju tu setahun sekali dia keluarkan. Dia rasa jadi pakaian yang bersih. Kemudian kalau baru tu pun pasti bersih lah kan, kalau kotor tak mau lah. Kemudian dan kita kena lahirkan rasa kegembiraan kita. Itu yang penting. Ya, sebab itu disunahkan kita keluar daripada rumah tu apa dia? Bertakbir. Bertakbir. Takbir pula hari raya tidak seperti Idul Adha. Sampai imam naik khutbah habis dah. Dia bertakbir tu. Kalau Idul Adha sekejap je lah. Jadi kena guna masa yang singkat tu untuk bertakbir lah. Sebab itu di mana-mana kita lihat di Saudi ke atau di Kelantan ya. Raya puasa ni tak berapa meriah. Sebab kebanyakan esoknya orang akan puasa balik. Puasa balik. Untuk puasa 6 kan? Ya. Kelebihan puasa 6 luar biasa juga. Betul. Okeylah Maklim, orang mana Maklim? Saya asal orang Melaka tapi saya dah banyak merantau. Jadi sekarang ni saya dah jadi orang Pening lah. Dah bermantau di sini, dah alamat di sini. Dan mungkin mati kat sini kot. Nampak gaya begitulah. Tak rumah kat sini dah. Dan apa ni Zaujah Maklim? Saya Zaujah saya alhamdulillah saya 2 tahun sudah saya baru kahwin. Kahwin kedua tu. Orang Sabah. InsyaAllah mudah-mudahan berkekalan ya. Tapi sekarang ni anak saya masih kecil lagi lah. Jadi raya kat sini jugalah. InsyaAllah raya kat sini. Kalau nak raya pun lepas raya sini kita pergilah KL ke kalau boleh merentas merentas negeri sempadan ni lah kan. InsyaAllah kita tengok macam mana. Okey, teacher, sekarang teacher nak masukkan pisang kita yang terakhir Okey, bahan yang terakhir. Ini lepas tu teacher nak masukkan santan. Okey. Bismillah. Wah, santan pekat tu. Padu tu. Okey, kita guna santan pekat. Biasanya berapa lama kita dalam masuk santan? Kita nak bagi mendidih lama-lama nanti dia pecah minyak pula kan. Jadi cuma biar dia mendidih tepi-tepi sikit tu kita kacau dia supaya dia tak menggelegak sangat. Jadi mendidih sikit. Kita nak siap ni. Nak siap dah. Alhamdulillah. Sesuai untuk kita berbuka puasa untuk hari ni lah. Okey, sekejap dia nak tengok bubur kita dah siap ni. Okey. Okey, dah nampak dah siap ni. Maklim Khairi boleh sendukkan dalam bekas ni Maklim? Okey, insya-Allah boleh. Okey, terima kasih. Tak ada masalah. Tak makan ni insya-Allah kita orang lelaki mudah. Senang. Bismillah. Dari bau. Banyak ni kita buat ni. Rasa 20 orang boleh makan lebih ni. Okey, alhamdulillah selesai sudah pemanis mulut kita pada hari ini. Bubur apa Maklim? Bubur caca. Okey, bubur caca. Okey, dah siap dah pun bubur caca kita ni. Okey, nanti kita boleh bagi jiran-jiran kita masak lebih sikit. Kita sedekah pada jiran-jiran. Maklim boleh kan? Tapi nak tanya, kalau saya posting dengan kalau 10 orang makan lah, saya campur tadi keledek, pisang, jagung, agak-agak berapa tadi punya costing tu lah untuk 10 orang. Untuk 10 orang makan dalam RM50 ada lah Maklim. Oh, mahal juga mahal, ya? Maklim. Pisang pun mahal sekarang ni kan. Pisang mahal. Sebetul dah tinggi. Kira tu yang top lah RM50. Jadi semua benda mahal. Iya. Yang penting senang boleh ambil kat belakang rumah macam Maklim. Ni semua kena beli. Pisang semua kena beli. Tapi yang penting sedap lah. InsyaAllah. Dan santan pun mahal juga sekarang kan Maklim. Okey, nak ucapkan terima kasih kepada Maklim Khairi kerana bersama kita memberi tazkirah semua ni dalam rancangan kita pada hari ini.
Ada apa-apa Muallim nak ucapkan sebelum kita nak Saya akhiri? pertama sekali saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak sekolah dan saya haraplah rancangan ini dapat diteruskan dan dengan apa yang kita kongsikan bersama tadi sebentar tadi, walaupun kita masak tapi diselangi dengan sedikit ilmu, mudah-mudahan dia bermanfaat untuk semua. Lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat berpuasa. Mudah-mudahan dapat kita menyambut hari raya dengan jayanya dan insya-Allah kita beroleh malam al-qadar insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih semua. Okey, selamat untuk rancangan seterusnya pada minggu terakhir kita minggu hadapan. Okey, teacher nak ucapkan selamat berbuka puasa pada semua dan selamat melakukan ibadah kita pada 10 malam yang terakhir ni. Dalam kesibukan kita memasak, jangan lupa untuk kita beribadah juga. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.